الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baru bagi salam dah nguap besar dah. Nampak letih tu. Alhamdulillah. Jadi salam terlebih ya. Jadi insyaAllah hari ini supaya tidak meletihkan lagi kita akan santai-santai sikit cerita kisah seorang sahabat Nabi SAW. Tapi ada banyak kaitan dengan perkara yang melibatkan Ramadan insyaAllah. Hari ini kita nak cerita tentang kisah seorang sahabat nama dia Jabir ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah. So ayah dia Abdullah bin Amr ibn Haram. Okay, ada dua watak hari ini, Jabir dan ayah dia. Jabir satu watak, Abdullah satu watak. So mereka ini daripada keluarga yang terawal memeluk Islam di Madinah. Mereka ini daripada Banu Salimah, satu kabilah yang tinggal berdekatan dengan Masjid Qiblatain. Kalau pernah pergi umrah, dia tahu ada situ Masjid Qiblatain, masjid yang ada dua kiblat tu, yang pernah berlaku pertukaran kiblat waktu tengah salat tu. So Banu Salimah ni tinggal dekat situ. So ayah kepada Jabir ni, nama dia Abdullah ibn Amr ibn Haram ni, dia adalah orang yang terawal memeluk Islam di Madinah. Dia ada 10 orang anak, 9 perempuan, 1 lelaki. So yang lelaki tu nama dia siapa tadi? Jabir. Yang satu tu nama dia Jabir ibn Abdullah. Dan dulu Banu Salimah ni yang tinggal dekat Masjid Qiblatain ni sebenarnya agak jauh daripada Masjid Nabi SAW. So mereka semua plan nak jual tanah dekat situ, nak pindah datang tinggal dekat dengan Masjid Nabi SAW. Tapi Nabi SAW kata tak apa, tinggallah di mana kamu tinggal. Setiap langkah yang kamu ambil untuk datang solat di Masjid Nabi itu kamu akan dapat pahala. Dan ada juga ulama yang berbincang dari sudut strateginya, Nabi SAW tidak mahu semua orang Islam berkumpul di satu tempat sebab dia boleh jadi bahaya. Kalau orang serang sekaligus semua ada di satu tempat, tapi Nabi nak umat Islam tu tersebar di seluruh kota Madinah supaya orang munafik pun tak nampak orang Islam macam lemah ataupun tertumpu, tapi dia nampak umat Islam ni tersebar di banyak tempat. So Abdullah ayah kepada Jabir ni orangnya walaupun anak ramai tapi dia hidup dalam keadaan miskin. Dia adalah orang-orang Madinah ni, mata pendapatan dia, mata pencarian dia adalah daripada kebun-kebun kurma. So mereka banyak bergantung dengan hasil kurma lah. Macam ini kita sebut macam orang tinggal kat Felda, orang Torre Getah. So dia bergantung pada hasil tu dan bergantung pada harga dan bergantung juga pada cuaca, macam mana buah tu jadi tak jadi. Jadi antara episod yang sangat signifikan tentang Jabir ibn Abdullah ni, Jabir dan ayahnya Abdullah ni adalah, kalau kita ingat waktu Nabi berada di Mekah lagi, Nabi dah mula nampak dah tak ada harapan dekat Mekah ni, Nabi kena keluar pergi negeri lain dan berlaku perjanjian. Kita nak pendekkan cerita yang panjang ni. Nabi jumpa 6 orang, kemudian mereka balik ke Yathrib waktu tu. Mereka datang balik 12 orang mengambil perjanjian Aqabah yang pertama kan. So kemudian datang lagi sekali mereka pada tahun haji yang seterusnya. So ni dah 3 tahun dah. Tahun pertama jumpa tak ada apa-apa perjanjian. Tahun kedua jumpa perjanjian Aqabah yang pertama. Hantar sekali Mus'ab ibn Umair jadi duta, jadi guru yang pergi ke Madinah dan mengajar. Dia mengajar dah ramai masuk Islam. Datang pula 72 orang. So dalam 72 orang yang datang berbai'ah, berjanji dengan Nabi SAW untuk taat setia, orang yang paling muda adalah Jabir ibn Abdullah. Dia masa tu umur dia baru beberapa belas tahun, tak boleh pergi perang pun lagi. Tapi ayah dia Abdullah bawa dia pergi ke perjanjian Aqabah yang kedua supaya dia dapat berbai'ah dengan Nabi ni sejak awal lah, sejak dia kecil lagi, sejak dia muda remaja lagi. So bila Nabi SAW berhijrah kemudian pindah ke Madinah, orang-orang Ansar ni sangat terkenal dengan nak menjaga kebajikan Nabi dan sebagainya. So bila berlaku perang Badar yang pertama, perang Badar ni perang yang tak ada dalam plan. Dia tak ada dalam rancangan nak perang. Nabi sebenarnya nak pergi pintas rombongan dagang Abu Sufyan yang bawa harta orang-orang Islam yang dirampas waktu di Mekah dulu.
Tapi end up berlaku miscalculation. Abu Sufyan pula dia pandai, dia tengok tai unta tu, dia tahu dah ini ada unta daripada Madinah ni dekat kawasan kita ni. Dia terus hantar SOS ke Mekah, dan Abu Jahal dapat message SOS tu minta tolong, dan dia hantar 1000 tentera datang daripada Quraisy, datang dari Mekah. Tapi Abu Sufyan kemudian dah balik dah, bagi tahu dah tak payah perang dah, kita dah selesai, kita dah selamat daripada ambush, daripada serangan hendak tentera Muhammad SAW dan para sahabat dia. Tapi Abu Jahal kata no, kita akan terus dan tunjukkan kepada mereka siapa yang paling kuat di semenanjung tanah Arab ni. Jadi mereka pergi, dah berlaku perang Badar. Waktu nak pergi perang Badar, Abdullah bagi tahu dekat Jabir tak payah ikut, sebab satu dia masih muda lagi, satu lagi sebab bila ayah dia pergi, dia ada berapa adik perempuan tadi? Adik-adik perempuan dia 9 orang, ada kakak, ada adik, dan ada mak dia. Mak dia nama Unaisah. So dia suruh Jabir tinggal di rumah dan jaga keluarga dia. So berlaku perang Badar, dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala mereka berjaya mengalahkan tentera yang jauh lebih besar, dan malaikat pun turun untuk berperang bersama dengan orang-orang Islam, dan perang itu berlaku pada bulan Ramadan. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Tapi mungkin kita kadang-kadang tak perasan, kita salah faham. Kita sebut Nabi berpuasa dengan para sahabat waktu bulan Ramadan. Tak, mereka bila pergi perang, Nabi SAW akan suruh buka puasa. Sebab berbuka puasa lebih kuat untuk fizikal nak berperang tu. Jadi bukan hanya waktu perang Badar, waktu perang-perang lain, bahkan Fathul Makkah pun Nabi SAW ada hadis yang sahih, Nabi beritahu buka puasa. Bahkan Nabi ambil air, sekarang ni saya tak boleh buatlah demo tu, Nabi minum depan para sahabat selepas waktu asar. Dan nak maghrib dah sikit lagi, tapi Nabi minum supaya para sahabat dapat mengambil rukhsah. Rukhsah ni keringanan yang Allah bagi. Kan kita membaca ayat Ramadan, siapa yang bermusafir, siapa yang sakit, dalam keadaan susah, boleh berbuka puasa dan ganti pada hari yang lain. So Nabi SAW nak para sahabat mengambil rukhsah. So bila balik daripada perang Badar, selang beberapa bulan, hampir setahun begitu, berlaku perang Uhud. So waktu perang Uhud ni, bayangkan semua orang sedang ada urusan hidup masing-masing, tiba-tiba kena berperang, dan Abdullah ni panggil Jabir malam sebelum perang dulu. Kita ada kisah macam Hanzalah ni, dia baru kahwin tu, malam tu baru malam perkahwinan dia, esok kena perang. Itu yang dia pergi perang, kemudian dimandikan oleh malaikat dan dibawa naik ke langit. So Abdullah ibn Amr ni, ayah kepada Jabir ni juga, waktu malam sebelum dia nak pergi perang Uhud tu, dia ada rasa macam firasat bahawa dia akan mati, dia akan syahid dalam perang Uhud ni. So dia panggil Jabir waktu tu umur 17 tahun, budak form 5 lebih kurang kalau ikut ukuran hari ni. Dia panggil dan disebut dekat Jabir, wahai Jabir, aku rasa esok aku orang pertama yang akan syahid dalam peperangan ni. Jadi mungkin kau tak akan jumpa aku lagi selepas ni. Aku nasihatkan kau untuk jaga adik-adik semua dengan baik-baik, semua adik-adik perempuan baik-baik. Dan dia beritahu ayah dia ada banyak hutang dengan orang Islam, hutang juga dengan orang Yahudi sebab kemiskinan dan sebagainya. So dia kata minta tolong selesaikan juga hutang-hutang tu. Dan Jabir pada malam itu dia berharap moga-moga ayah dia tak syahid lah esok, sebab ini beban yang sangat berat. Dia kena take over family tu lepas ni kalau ayah dia syahid. Tapi macam itulah sebahagian orang saleh ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan tanda kepada mereka lebih awal sebelum mereka wafat. Mereka tahu mereka akan wafat, mereka akan mati. So bila pergi ke peperangan Uhud tu, Abdullah ibn Amr ibn Haram ni, ayah kepada Jabir ni, adalah orang pertama yang syahid dalam perang Uhud. Bahkan sebelum berlaku counter attack lagi, kan Khalid Al-Walid buat counter attack kan, yang itu kan first round orang Islam menang, lepas tu pemanah semua turun. Mereka dipesan oleh Nabi SAW jangan turun, tapi mereka ingat perang dah habis dah, tinggal harta-harta rampasan semua. Mereka turun, Khalid nampak, Khalid buat U-turn dan counter attack. Tapi sebelum semua itu berlaku pun, Abdullah ibn Amr ibn Haram ini sudah syahid. Dan disebabkan counter attack itu menyebabkan orang Islam kucak-kacir, mereka bukan hanya membunuh orang Islam, mereka rosakkan jenazah-jenazah para sahabat ni.
Kita pun dengar berita daripada Gaza sekarang ni dah semakin gila Israel ni. Mereka rogol, mereka belah perempuan yang hamil, mereka telanjangkan mereka, tak bagi makan dan minum. Dia torture, dia bukan nak orang tu mati je, dia nak torture psikologi tu. Dia hantar pula daripada kapal terbang, dia hantar memo-memo daripada kapal terbang, dia tulis waktu bulan Ramadan ni elok bagi orang makan buka puasa. Siapa yang turunkan memo tu? Israel. Dia sahaja nak torture psikologi, sebab kalau psikologi kalah, patah, habis dah. Kita takkan ada kekuatan fizikal pun untuk berdepan. Sebab tu kalau tengok budak-budak di Palestin, baru semalam pun saya sempat tengok, pagi tadi pun saya sempat tengok, mereka kata psikologi kami takkan rapuh. Kami akan bertahan sampai akhir. Kami takkan tinggalkan. Itu luar biasa. Dalam keadaan tak ada makan, tak ada minum, dalam keadaan rumah pun tak ada lah, memang dibom dan diperlakukan sesuka hati. Satu dunia tak boleh nak buat apa, sekadar meeting, kecam, tak ada apa-apa yang boleh dilakukan sampai saat ini. Jadi bila peperangan Uhud tu berakhir, para sahabat semua pergi dan tengok jenazah ahli keluarga masing-masing. Nabi SAW tak bagi sebahagian besar daripada sahabat untuk tengok jenazah yang dah dirosakkan, supaya dia tidak menghantui. Sebab macam kita lah, kalau kita ada saudara atau kawan yang accident, teruk atau rentung, selalunya tidak akan dibuka jenazahnya untuk dilihatkan kepada ahli keluarga, sebab itu akan meninggalkan kesan psikologi yang sangat dalam. Tapi sebab Jabir ini dia masih muda dan dia merayu-rayu nak tengok ayah dia, Nabi SAW bagi dia kelonggaran untuk tengok ayah dia. So dia pergi tengok, dan itu menyebabkan dia memang psychologically broken. Dia jadi sangat patah hati, dia sangat bersedih. Bukan hanya ayah dia dah pesan satu malam sebelum ayah dia meninggal tu, dengan wasiat-wasiat yang berat ni, kena jaga hutang, kena jaga adik-adik perempuan semua ni. Tapi ayah dia dah pergi tu, memang dia kan harap ayah dia tak syahid, tapi ayah dia dah pergi dan dia kena tanggung semua beban tu sekarang pada usia yang sangat muda. So kemudian ada juga sahabat-sahabat lain yang ambil jenazah ni, nak letak atas unta, nak bawa balik ke Madinah untuk dimakamkan. Tapi Nabi SAW kata orang yang syahid dimakamkan di mana mereka syahid. Sebab tu hari ni kalau kita pergi ke Uhud, di situ ada satu kawasan besar yang dipagar, itu kubur syuhada Uhud. So Nabi SAW pesan kalau kita beri salam kepada situ, mereka semua akan menjawab salam tersebut. So luka yang sangat teruk dan sangat dahsyat apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Dan sebelum saya pergi kepada kisah Jabir radhiyallahu anhu pernah cerita 6 bulan selepas dikuburkan, dimakamkan para syuhada tu, dia pernah dapat keizinan untuk pergi dan gali balik kubur ayah dia untuk asingkan. Sebab ayah dia waktu tu diletakkan dalam satu liang lahat yang sama dengan seorang lagi sahabat baik ayah dia, Amir ibn Jamuh nama dia. Mereka ni sangat-sangat rapat, dua kawan yang sangat rapat. Selepas 6 bulan dia pergi, dia gali balik dan dia tengok ayah dia, jasad ayah dia masih seperti baru selepas syahid. Selepas 6 bulan. Ingat saya sebut ni 6 bulan. Sekejap lagi ke ending cerita ni ada satu lagi yang sama tentang kubur ni. Okay? 6 bulan dia masih dalam keadaan yang sama, dengan bau yang harum, dengan Nabi SAW sebut darah para syuhada ni dia jadi haruman seperti kasturi. Sampai satu hari Nabi SAW melihat Jabir dalam keadaan yang, kalau pernah tengok orang depres, nampak orang yang murung, pernah nampak? Dia tak ada mood, dia tak ada benda. Saya baru je Sabtu lepas pergi ziarah, ada keluarga-keluarga miskin dekat kawasan Ampang ni. Ada seorang makcik ni, dia stroke dah 2 kali stroke. So teman dia bawa balik barang-barang bantuan ke rumah dia. Dia kata anak dia ada seorang umur sebaya saya, yang daripada pagi sampai malam baring je. Dia kena cucuk ubat depression. Dia jadi macam tu lepas ayah dia meninggal secara tiba-tiba. So dia tak buat apa dah. Dia pun kemalangan juga, kaki dia pun injured, dan dia baring je. So saya pergi ke rumah tu, saya tengok dia. Tengok tu kita tahu dah, dia ni orang yang broken, orang yang tak function. Sedih tengok orang macam tu, dan kita harap kita boleh dapat buat sesuatu untuk tolong menaikkan semula moral dan semangat untuk orang teruskan hidup dalam keadaan duka cita.
So bila sampai dekat Madinah tu, Nabi SAW tengok Jabir. Nabi kata, Mali araka munkasiran, wahai Jabir, kenapa aku nampak engkau sangat depressed, sangat broken? So Jabir kata, ya Allah, ya wahai Rasulullah, aku selama ni banyak bergantung dekat ayahku, dan ayahku syahid, dan dia tinggalkan aku dengan tanggungjawab yang sangat berat. Aku nak kena jaga adik-adik aku, adik-beradik perempuan aku 9 orang, dan aku ada hutang-hutang yang sangat banyak, dan orang selalu datang minta hutang daripada dia, khususnya orang-orang Yahudi. Sebab dulu orang yang jaga industri banking waktu tu, yang bagi duit pinjam ni semua Yahudi. Mereka yang amalkan riba dan sebagainya kan. So yang Muslim ni, Nabi SAW minta tangguh, minta bagi lapang lagi waktu dan sebagainya. Tapi yang lain ni susah juga nak. Dan siapa yang pernah terperangkap dengan hutang dan dikejar, dia akan tahulah betapa stresnya dikejar untuk bayar hutang. Kalau hutang RM10, RM15 tak apalah, tapi kalau hutangnya beribu-ribu, nak declare bankruptcy, tekanannya sangat-sangat tinggi. Sampai Nabi SAW cakap dekat Jabir, Nabi kata, wahai Jabir, kau nak dengar tak satu cerita pasal ayah kau? Dan tentu Jabir rindu, Jabir pun harapkan dapat kekuatan daripada ayah dia. So Jabir tanya, apa dia? Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bercakap dengan mana-mana hamba tanpa ada hijab, kecuali seorang, iaitu ayah kau. Sebab waktu mereka menangis di Uhud tu, Nabi SAW kata, kamu menangis ataupun tidak, jenazah ayah kamu ini sedang dibawa oleh para malaikat naik ke syurga. Dibawa oleh para malaikat naik ke syurga. Dan bila dalam hadis ini Nabi SAW cerita, Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan Abdullah ibn Amr ibn Haram ini secara direct. Dan bayangkan, Abdullah tu terkejut, dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling besar dalam syurga nanti, moga Allah SWT rezekikan kita semua, adalah melihat wajah Allah SWT. Itu adalah hadiah yang paling maksimum dalam syurga. Tak ada hadiah yang lebih besar daripada itu. Setelah semua kenikmatan yang kita akan nikmati, itu hadiah yang paling besar. Dan Allah SWT beritahu kepada Abdullah bin Amr ni, wahai hambaku, mintalah apa pun yang kau nak. Berada di tempat macam tu, berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kata, minta saja apa yang kau nak. Tahu Abdullah minta apa? Dia minta, ya Allah, hantar aku semula ke dunia, aku nak syahid sekali lagi. Hantar aku semula ke dunia, aku nak mati syahid sekali lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, telah ditetapkan orang yang telah dipanggil pulang daripada kehidupan dunia tidak akan dikembalikan. Minta benda lain. So dia kata, ya Allah, aku minta satu benda, boleh tak bagi tahu anak dan keluarga aku yang aku kat sini okey. Jangan sedih-sedih, aku okey kat sini. Aku happy dekat sini, aku ada nikmat yang banyak di sini. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW sampaikan ini kepada Jabir radhiyallahu an, bahawa ayahnya berada di tempat yang tinggi, tempat yang tak pernah mana-mana hamba diberikan akses untuk bercakap dengan Allah SWT tanpa hijab. Bahkan para ulama bincang, para nabi pun tak pernah diberikan experience bercakap dengan Allah SWT secara direct, tanpa ada hijab. So Abdullah ini cukup istimewa, Allah bagi dia hadiah yang luar biasa. So Jabir bin Abdullah selepas tu, bila dia selalu dikejar untuk dibayar hutang tu, dia selalu akan harap kalau Nabi boleh duduk dengan dia, seorang pun rasa macam segan sikit datang nak minta hutang. Sampai satu hari Nabi setuju, Nabi duduk dengan dia, seorang pun macam, bila dia nak pergi ni, aku nak minta hutang ni, duduk dengan Nabi pula segan nak minta. Sampai satu masa datang seorang Yahudi, dia kata, macam mana pun aku nak kau bayar ni sekarang juga. So Nabi SAW buat apa? Nabi SAW kata kepada Jabir, wahai Jabir, pergi ke kebun kau, family dia ada kebun kan, mereka bergantung dengan pendapatan daripada kurma. Nabi SAW petik semua buah-buah yang ada dan susun ikut jenis dia. Ada yang ajwa kan, macam darah Maryami ke apa benda, rutab, yang mentah, yang fresh, susun. Kemudian dah siap susun, Nabi kata panggil aku. So Nabi SAW pergi, Jabir pergi kutip semua buah-buah ni, susun balik, dipanggil Nabi SAW. Nabi doa pada buah-buah kurma ini. Kemudian dipanggil orang-orang yang ada hutang untuk datang dan collect nilai hutang yang mereka tuntut daripada Jabir ni dalam bentuk kurma ni.
Jabir radhiyallahu anhu cerita mereka ambil orang Yahudi tu pun datang ambil, semua orang dihabiskan hutang dia, kurma tu tak habis lagi daripada apa yang Nabi SAW doakan tadi. So Nabi SAW bantu sahabat ni dengan memudahkan urusan dia membayar hutang, dengan Nabi doakan benda tu jadi barakah. Dan satu lagi kisah, sebab Jabir radhiyallahu an dia meriwayatkan 1500 hadis daripada Nabi SAW, antara top 10 orang yang meriwayatkan hadis, sebab dia daripada muda duduk dengan Nabi SAW sampai Nabi SAW wafat. Dan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Jabir adalah hadis-hadis yang bersifat perkara-perkara yang ajaib berlaku dengan tangan Nabi SAW. Benda-benda yang macam tadi, nanti kita akan ada lagi 2-3 cerita macam Nabi SAW boleh dengan doa Nabi SAW, mukjizat Nabi SAW, benda yang sikit jadi banyak, benda yang sikit cukup untuk ramai. Dan satu lagi kisah adalah satu peperangan. Jabir cerita, aku turut serta dengan Nabi SAW dalam 19 peperangan daripada 21. Nabi SAW total peperangan dia 21. Dua je yang dia tak sertai. Yang pertama tadi itu Badar dengan Uhud. Sebab first Badar ayah dia kata suruh jaga keluarga, Uhud pun sama, ayah dia keluar pesan jaga keluarga dan mungkin ayah dia akan syahid, dan ayah dia syahid. So dua itu je yang dia tak ikut, lain semua dia ikut dengan Nabi SAW. Dalam satu ekspedisi peperangan, Jabir ni kan orang miskin, dia struggle dengan banyak benda. So dia ada kenderaan, unta dia yang sangat tua dan sangat lemah. So bila rombongan tu tengah jalan, unta dia duduk paling belakang sekali. Kalau kita konvoi tu, kawan ni punya sisi rendah, duduk belakang sekali, lambat. Dan Nabi SAW sebagai ketua, Nabi bukan duduk depan, escort jalan, tak tengok belakang. Nabi akan selalu pusing dan tengok sahabat-sahabat lain apa khabar kat belakang, siapa ada kat belakang, siapa yang okey, siapa yang tak okey. So Nabi selalu check. So waktu ni Nabi check, Nabi kata, siapa dia tu yang kat belakang sekali tu? Rupanya Jabir bin Abdullah ni ada kat belakang sekali. So Nabi pergi dan tanya dia, wahai Jabir, kenapa lambat sangat, kenapa duduk jauh ni? Dia kata, unta aku lemah ya Rasulullah, slow ni, tak servis. Dah, memang perlahan lah. Nabi kata, turun sekejap. Dia pun turun. Nabi kata, mana dia punya ni, dia punya, kita panggil apa, stick dia tu, yang duk bagi direction dekat unta, belok kanan, belok kiri, tarik apa benda kan. So Nabi pun doa dan Nabi ketuk sikit. Tiba-tiba dia kata unta dia bertukar jadi unta yang high performing unta, high performance, macam tukar sisi, tukar enjin, terus jadi kuat dan laju. Sampai mereka berhenti dekat tempat rehat. Nabi SAW kata dekat Jabir. Jabir pun terkejut, dia kata, ish, ini dah upgrade lain macam ni kan? Dan dia happy lah sebab unta dia dah upgrade. Tapi Nabi ni orang yang sangat SAW ada empathy, dia sangat kasihan, dan dia cuba apa saja perkara yang Nabi boleh lakukan untuk bantu seorang sahabat tu tanpa menyebabkan orang tu rasa macam dia meminta-minta. So Nabi tahu Jabir memerlukan pertolongan, tapi Nabi kata dekat dia, lepas Nabi upgrade unta tu jadi unta yang baru, yang kuat, Nabi kata dekat Jabir, wahai Jabir, jual lah unta ni kat aku. Jabir kata, jual. Dia kata, kalau kau minta, aku tak boleh jual lah, aku nak bagilah, tapi ini je lah unta yang aku ada kan. Tapi dia kata, tak apa Rasulullah, kau ambil. Dan Nabi kata, ghafarallahu lak, moga Allah ampuni kau, jual kat aku, jangan bagi kat aku, jual dekat aku. Dan dalam hadis tu, Jabir kata Nabi sebut sampai 25 kali Nabi offer, jual, jangan bagi, jual. Sehingga kemudian Nabi letak satu harga dan dia setuju. Dan Nabi kata, let's shake hand, deal, ini harga dia. Dan Nabi panggil Bilal untuk bayar. Nabi ada accountant dia yang tolong jaga urusan bayar ni. Dia panggil Bilal radhiyallahu an, bayar lebih daripada harga yang di offer tadi tu. So Jabir kata, aku pun setuju terima duit tu. Tapi dia tanya dekat Nabi SAW, Rasulullah, boleh tak aku tunggang lagi unta ni sampai Madinah, lepas tu aku bagi kat kau? Nabi kata okey, boleh. So ini kira macam last time lah dia nak ride unta tu. Macam kita jual kereta kesayangan kita kan, kita dah pergi custom ke mana ke, dah inspect dah, dapat harga, lepas tu tinggal lagi 2 hari nak kena pulang, nak kena hantar kan. Dia rasa macam sentimental sikit kan, duk ambil gambar, duk tengok balik kereta ni, ingat kenangan-kenangan. So Jabir kata, boleh tak satu kali lagi dia pakai? Nabi bergurau dengan Jabir. Nabi kata, tapi ingat unta tu siapa punya? So dia kata, ya Rasulullah, ini kau punya, aku tumpang sekarang ni. Sampai dekat Madinah, semua orang dah settle. Jabir pun usap unta dia apa semua, tinggalkan, dan dia pun pusing dan jalan balik ke rumah dia, tinggalkan unta yang dia sayang tu, dijual kepada Nabi SAW. Nabi tengok je Jabir pergi, Nabi panggil, weh Jabir, sini.
Kau ingat kau akan ambil ke unta kau ni? Nabi kata, "As-saman wal jamal lak." As-saman wal jamal lak. Duit yang aku bayar tadi tu kau ambil, unta ni pun sekarang aku yang hadiahkan kat kau, kau ambil. So dia dapat unta tu balik dengan upgrade punya version. Dia dapat juga bayaran yang Nabi SAW beli daripada dia. Dan Nabi SAW sebenarnya nak tolong dia, tapi Nabi tolong dalam keadaan supaya dia tak rasa macam dia diberikan sedekah macam itulah. So Nabi bermain dengan dia. Nabi bergurau dengan Jabir radhiyallahu anhu. Dan satu lagi peristiwa adalah Jabir ni, bila dia ada adik-adik perempuan dan kakak perempuan 9 orang ni, dia berkahwin, tapi dia berkahwin dengan seorang perempuan janda yang sudah tua. So Nabi SAW tengok dia, umur dia baru awal 20-an. Nabi tanya, "Wahai Jabir, kenapa kahwin dengan orang yang dah berusia? Kenapa tak kahwin dengan orang yang seusia dengan kau, yang kau boleh sekufu lah, bermain dan membina kehidupan dengan orang yang sebaya dengan kau?" Dan Jabir kata, "Aku ada adik-adik perempuan yang sangat ramai, dan aku kena cari seorang isteri yang boleh juga berperanan macam ibu kepada adik-adik perempuan aku ni." So Nabi SAW kata okey, sebab dia fikir dari sudut tu untuk jaga kebajikan adik-adik dia. So Nabi SAW pun berikan. Dan satu lagi hadis yang cukup popular dan menarik tentang Jabir ibn Abdullah ni adalah sewaktu berlaku perang Khandaq, perang menggali parit tu. Ingat apa seorang? Okey. Ingat masa kita cerita perang Badar, dia tak join, perang Uhud dia tak join, tapi ayahnya telah dibunuh syahid yang terawal dalam perang Uhud, dan kemudian jenazahnya telah dirosakkan, tapi kemudian dikebumikan di medan Uhud. So bila berlaku perang Khandaq ni juga berlaku secara mendadak, secara tiba-tiba, dan mereka buat keputusan untuk tidak keluar daripada Madinah. Tapi Salman Al-Farisi, orang yang datang daripada Parsi ni, sekarang ni Farsi ni dekat Iran lebih kurang, bila berlaku brainstorming macam ni kita nak pertahankan Madinah ni secara geografinya ada 2 gunung besar yang memagari Madinah, dan ada kawasan yang boleh akses, boleh masuk. So Salman bagi cadangan, kami di Parsi tu kalau ada situasi macam ni, kami akan gali parit. Dan gali parit tu, tuan-tuan kena ingat, parit tu lebih kurang 4 km, dan mesti digali dalam. Kalau kuda jatuh atau orang turun, tak boleh panjat balik, dan mesti digali siap dalam masa 10 hari. Menggunakan traktor? Tak, menggunakan tangan. Dan berlaku pada musim yang sangat sejuk, bekalan makanan terputus, seorang semua kelaparan. So Jabir radhiyallahu anhu cerita dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari. Jabir kata, kami dah 3 hari tak rasa satu apa pun makan, kelaparan. Tentu bila dah 3 hari tak makan, badan akan lesu, badan akan letih dan penat. Dan bila sahabat nak pecahkan batu, mereka tak boleh nak pecahkan batu tu. So mereka panggil Nabi SAW, dan Nabi kemudian yang pukul batu tu dan bertakbir 3 kali, dan batu tu pecah. So sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa bertakbir 3 kali?" Nabi kata, ini waktu tengah nak pertahankan Madinah ni, kalau kalah ni habis semua dah, flat down. Macam Israel nak buat kat Gaza ni, dia nak hapuskan Gaza tu. So Quraisy datang dengan gerombolan tentera Al-Ahzab tu, 10,000 orang daripada semenanjung Arab semua kepung Madinah tu. So kalau mereka culas sikit, leka sikit, ada pintu masuk je, mereka boleh musnahkan seluruh Madinah tu dan mengakhiri terus sejarah umat Islam. So waktu tu sangat genting, nak pertahankan nyawa tengah lapar dan ketakutan. Dalam Quran Allah cerita jantung mereka sampai ke kerongkong, ketakutan. Bukan main-main punya situasi. Dan waktu tu Nabi bertakbir 3 kali. Waktu Nabi tengah dalam keadaan yang kritikal macam tu, Nabi kata, kita akan buka kota Rom. Itu takbir yang pertama. Kota Rom ni macam kita akan buka Amerika, kita akan buka White House tu. Yang kedua Nabi kata kita akan buka Parsi. Yang ketiga Nabi SAW kata kita akan buka kota Yaman. Tapi kisah yang Jabir cerita ni adalah waktu Nabi menghayun nak pukul tu, baju Nabi terangkat dan dia nampak di perut Nabi diikat batu. Sebab Nabi SAW tahan lapar. Kita mungkin tak pernah lapar 3 hari, tak makan apa-apa, tak pernah. So kita tak ada experience tu sangat. So ada juga syarah yang sebut, bila tak makan, dia jadi bloated, jadi kembung perut tu, kosong, angin. So diikat dengan batu. Ada yang sebut mengikat dengan batu tu supaya tak rasa, kurang rasa sakitnya lapar tu, sebab perut tu dikecikkan. Tapi bila Jabir tengok tu, dia
Dia pun lapar, dia pun tak makan lagi. Tapi dia kata, wahai Rasulullah, minta izin aku nak balik sekejap. Nabi kata, okey, boleh balik. Dia balik ke rumah dia, dia tanya dekat isteri dia, ada apa dekat rumah yang boleh kita hidang makan untuk Nabi? Aku nampak satu benda yang aku takkan boleh bersabar dah. Aku nampak Nabi dalam keadaan yang sangat lapar. Dan Nabi ni seorang ketua yang kalau orang lain tengah susah, tengah tak ada makanan, dia yang terakhir akan makan. So bila Jabir kata kami dah 3 hari tak makan, dia suspek Nabi lagi lama tak makan. Dia suspek Nabi lagi lama tak makan. So isteri dia bagi tahu dekat rumah kita ada sikit gandum, lebih kurang secupak ni, dan ada seekor kambing yang kurus. Itu je yang kita ada. So Jabir radhiyallahu anhu kata, kita sembelih kambing ni, kau masak sikit kuah dengan roti, aku pergi panggil Nabi SAW, dan isteri dia pesan, kita ada makanan banyak ni je, so panggil Nabi dengan seorang atau 2 orang je. So Jabir pun pergi balik ke medan, orang tengah bekerja, kelaparan, penat, takut. Dia pergi, dia bisikkan Nabi SAW, Rasulullah, kat rumah aku ada makanan sikit. Tu'aim, dalam hadis tersebut tu'aim ni kecil lah, sikit. Kau boleh datang makan. Kalau kau nak ajak orang, rajul atau rajulan, seorang atau 2 orang, okey. Itu je yang ada. Nabi tanya, ada apa dekat rumah? Dia kata ada kambing sikit, ada gandum sikit jadi roti, ada kuah lah, ada kuah dengan roti. Nabi kata, tayyibun kathirun, sedap, banyak ni. So Nabi SAW kata dekat Jabir, balik rumah, bagi tahu dekat isteri, jangan sentuh makanan tu sampai aku datang. Jabir ingat Nabi datang dengan seorang atau 2 orang. Nabi pun bangkit buat pengumuman, wahai ahlu Khandaq, Muhajirin dan Ansar, semua yang ada di sini, jom Jabir panggil kita makan dekat rumah dia. Bayangkan macam kita nak jemput, kita tersalah masuk WhatsApp group, tiba-tiba orang dah masuk nama dah. Kita kata, ini kenapa ramai sangat respon ni? Rupanya kita nak jemput 1 orang je, terjemput semua orang. Jabir balik dalam keadaan panik. Dia pergi kat rumah dia, dia kata kat isteri dia, wai haki, celaka engkau, celaka kita, habis semua dah ni, chaos ni. Isteri tanya, kenapa? Nabi ajak Muhajirin, Ansar wa ma'ahum, semua yang ada dekat situ tu Nabi ajak semua sekali. Isteri tanya, kau beritahu tak Nabi apa yang kita ada dekat rumah? Dia kata, aku beritahu dah. Nabi tahu. So isteri dia ni pandai. Dia kata, kalau Nabi tahu, maksudnya adalah tu Nabi nak buat something. So kita tenang je. So dia nak ajak tadi 3 orang kan, yang datang 1,000 orang. 1,000 orang datang, berkumpul depan rumah Jabir. Nabi SAW masuk, Nabi pesan dah, jangan pegang, jangan sentuh makanan tu. Nabi sendiri pergi sentuh, Nabi sendiri turunkan periuk tu, dan Nabi hidangkan. Nabi kata masuk 10 orang untuk makan. So 10 orang masuk makan, kenyang keluar, makan, kenyang keluar. Kalau 1,000 orang, 10 orang satu batch, berapa kali round? 100 round. Semua orang makan, semua orang kenyang, makanan tu masih ada lagi. Dan Nabi sendiri yang cedokkan. Dan kemudian dah habis, dah kenyang, Nabi SAW bagi tahu dekat isteri Jabir, makanlah daripada apa yang ada dan hadiahkan kepada jiran-jiran, kerana manusia dalam keadaan lapar. So kemudian diberikan makan. Dan hadis ini daripada Jabir radhiyallahu anhu. Dan satu lagi kisah yang bila sebut tentang makanan ni, ala-ala kita dalam bulan Ramadan, ada satu hadis Nabi SAW sebut, ahabbut ta'ami ilallah, makanan yang paling Allah Subhanahu wa taala sayang adalah allati kathurat alaihi al-aidi, yang paling banyak tangan padanya. Saya cerita kisah ni dekat anak saya umur 4 tahun. Dia kata, oh, ketam. So ketam ada banyak tangan. Maksud hadis ni adalah makanan yang paling Allah sayang adalah yang paling banyak dikongsi, yang paling banyak tangan yang makan bersamanya, sama ada dalam talam atau kita hidang ramai orang makan banyak tangan kan. Situ makanan yang paling Allah sayang, maka ada berkat. So dalam konteks tadi tu ada keberkatan dalam kisah Jabir. Ada satu lagi kisah lalang kita sebut tentang kisah makanan ni, kisah Abu Hurairah. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah Abu Hurairah, Abu Hurairah ni duduk dekat satu macam asrama belakang masjid Nabi, Ahlus Suffah. Kalau kita pergi umrah sekarang ni pun kita boleh nampak belakang makam Nabi tu ada tempat yang macam tinggi sikit. So mereka buat tempat tu supaya ingat ini dulu tempat Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ni orang yang tak ada rumah, homeless, student-student yang datang duduk dekat situ,
daripada jauh, mereka tak ada tempat tinggal, dan Abu Hurairah adalah salah seorang yang tinggal di asrama Ahlu Suffah tu. So Abu Hurairah cerita dalam hadis riwayat Bukhari, dia selalu dalam keadaan lapar, dan orang-orang yang duduk di asrama tu selalu dalam keadaan lapar. Dan kadang-kadang mereka akan meniarap di atas tanah untuk menahan kelaparan. So satu hari Abu Hurairah kata, aku tak tahan dah dengan lapar aku nak cari makan. Aku buat taktik pergi tanya soalan dekat sahabat-sahabat yang sebenarnya aku tahu jawapan dia, tapi aku harap mereka perasan yang aku lapar dan mereka akan ajak aku makan dekat rumah. So dia pergi jumpa Abu Bakar Siddiq. Dia kata, "Wahai Abu Bakar, aku ada soalan. Ni soalan-soalan ni macam ni. Abu Bakar dengar soalan tu, Abu Bakar pun jawab soalan tu. Kemudian Abu Bakar berlalu pergi. Abu Bakar tak perasan yang sebenarnya dia bukan nak tanya soalan. Dia harap-harap kalau Abu Bakar perasan dan dia ajak makan. Dia kata, terlepas dah Abu Bakar tak perasan ni. Dia try sekali lagi dekat Umar Al-Khattab. Dia pergi ke Umar Al-Khattab, dia tanya soalan yang dia tahu dah jawapan. Abu Hurairah ni orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, nombor 1, ranking nombor 1. Sebab tu kita baca hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dia paling ramai, dia paling banyak meriwayatkan hadis, lebih 5,000 hadis. So dia jumpa Umar, dia kata, dia tanya soalan, Umar pun jawab soalan tu, dan Umar pun tak perasan juga yang dia lapar, dan Umar pun berlalu pergi. So kemudian Nabi SAW daripada jauh, Nabi tengok muka dia, dan Nabi ni ada sixth sense. Nabi tahu orang yang lapar mukanya macam mana. So Nabi tengok, Nabi kata, ini lapar ni dia ni, duk pergi tanya-tanya soalan ya. Nabi kata, ya Aba Hir. Nabi panggil singkatan Abu Hurairah Aba Hir. Hir ni bunyi macam kucing kan. Hir itu singkatan daripada Hurairah, anak kucing tu. Dia panggil, mari sini, jom pergi rumah aku. Abu Hurairah kata, alhamdulillah, akhirnya ada orang yang faham apa yang aku. Sebab tu salah satu benda yang kita belajar adalah para sahabat ni, dia bukan karakter yang pergi meminta-minta. Sebab tu Nabi SAW pernah duduk dengan Jibril AS. Jibril tinggalkan 5 pesan. Salah satu pesan tu adalah kehormatan seorang mukmin, seorang Muslim adalah istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak pergi meminta-minta kepada orang. Tak salah kalau kita minta bantuan bila kita perlu, tapi melalui saluran yang betul. Jangan pergi dekat orang ramai meminta-minta kepada orang macam tu. Itu bukan karakter yang terpuji. So Nabi bawa balik Abu Hurairah pergi ke rumah dia. Nabi masuk rumah, Nabi tengok ada satu cawan susu. Nabi pun tanya dekat isteri Nabi SAW, siapa yang bagi susu ni? Sebab Nabi kena tahu, kalau ianya sedekah, Nabi takkan minum. Tapi kalau dia adalah hadiah, Nabi boleh minum. Ataupun kalau zakat, Nabi takkan minum atau takkan makan. Nabi takkan ambil sedekah daripada orang. Dia diharamkan untuk para Nabi untuk makan daripada sedekah. So bila isteri Nabi beritahu yang itu dihadiahkan oleh si fulan, so Nabi boleh minum sekali. So Abu Hurairah ingat, akhirnya dapatlah aku makan, hari ini dapat susu. Tapi Nabi kata, Abu Hurairah minta pergi dekat Ahlu Suffah tu, panggil semua orang datang. Abu Hurairah pun kata, ya Allah, satu cawan ni buat apa panggil semua, kan? Takkan cukup. Dan dia sendiri sebut, hati aku berat betul nak pergi panggil, sebab dia tengah lapar. Nabi suruh panggil semua. So dia kata dia pergi, tapi sebab itu perintah daripada Allah, daripada Nabi SAW, dia takkan langgar. Dia pergi dan dipanggil semua Ahli Suffah datang ke rumah Nabi SAW. Nabi SAW at least dah panggil semua. Dia ingat at least Nabi bagi dia minum dulu, sebab dia yang first kali sampai kan. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, tolong ambil susu ni, pergi bagi kat setiap seorang yang datang ni. Tuan-tuan bayangkanlah kalau satu jemaah macam ni semua ada, Abu Hurairah pergi, minum. Dia kata, sampai kata aku mesti tak ada apa dah, kering dah ni. Dan dia pergi minum, bagi minum kat setiap seorang daripada sahabat Nabi yang duduk di Ahlu Suffah tu. Sampai dekat dia, Nabi kata, wahai Abu Hurairah, tinggal aku dengan kau je. Tinggal aku dengan engkau je. Dia kata, na'am ya Rasulullah, sekarang kau minum wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah pun minum, ada lagi susu tu, dan dia minum sampai dia kenyang. Nabi kata, minum lagi. Dia kata, tak boleh dah Nabi, sampai kenyang susu tu tak habis lagi. Kemudian Nabi SAW minum daripada susu tu. Dan itu Abu Hurairah ceritakan bagaimana keberkatan Nabi SAW. Dan ini bukan satu dua kisah, ada banyak lagi kisah-kisah yang seperti ini dalam kehidupan Nabi SAW. Jadi kita juga melatih diri kita dalam Ramadan ni, sebab kita logiknya kita rasa, even kita pergi bazar, kita rasa takkanlah satu bungkus tak cukup ni. Kita pun beli 2, kita beli 3.
beli 4. Akhirnya masuk ke dalam tong sampah kan. So kita kena yakin, sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, Nabi kata makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, Nabi SAW sebut. So makin kita share makanan tu, sebenarnya dia makin barakah. Barakah ni apa? Barakah ni bertambahnya kebaikan dan berpanjangannya kebaikan itu. Ingat tadi kisah Nabi beli unta daripada Jabir tadi. Jabir radhiyallahu anhu kata duit yang Nabi bagi tu, dan Jabir cerita ni waktu umur dia 90 tahun. Dia beli tadi umur berapa? 20? Awal 20-an. Dia kata duit yang Nabi bagi tu sampai sekarang aku masih mengambil manfaat daripada duit tu. Sebab barakah yang Nabi SAW berikan. Umur dia berapa? 90-an. Umur dia 90-an waktu dia cerita benda ni. Dan antara perkara yang luar biasa tentang kubur ayah dia tadi yang syahid di Uhud tadi tu adalah, kita kata lepas 6 bulan dia jumpa dalam keadaan masih baik kan. Selepas 46 tahun. Selepas 46 tahun berlaku banjir, dan kubur syuhada ni ada yang terkeluar jenazah mereka, dan orang-orang masa tu kenal ini kubur 2 orang sahabat, Abdullah ibn Amr ibn Haram dan juga Amir ibn Jamuh. Ini 2 orang yang dikafankan sekali tadi tu. Dan mereka panggil Jabir, wahai Jabir, jenazah ayah kau keluar balik daripada kubur. Dan mereka kata jenazah itu seperti baru dikuburkan selepas 46 tahun. Dan disebutkan di situ dia ada luka, diletakkan tangan Abdullah ibn Amr tu, ayah kepada Jabir tu, dan bila mereka keluar atau angkat tangan tu, darah tu masih mengalir. Selepas 46 tahun sejak dimakamkan selepas syahid. Itu kelebihan-kelebihan yang Allah SWT tunjukkan kepada manusia, nak bagi tahu orang yang syahid, kamu jangan sangka mereka telah mati. Mereka hidup dan mereka sedang menikmati nikmat yang tidak mampu dibayangkan oleh manusia di akal kita ni. So apa yang kita lihat di Palestin, di banyak tempat lain, di Yaman, di Sudan, di China, di Uyghur, di Rohingya, di mana-mana tempat orang-orang yang mempertahankan agama dan kemudian mereka dibunuh, kita nampak duka cita, sedih, binasa. Kita mesti lakukan sesuatu, kita tak boleh biarkan kezaliman, tapi kita juga percaya dan yakin orang-orang yang mati mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berada di tempat yang jauh lebih baik. Mereka masih hidup, hidupnya lebih baik daripada hidup kita di dunia, dan mereka sedang menikmati rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Jabir ibn Abdullah meninggal dunia pada usia 94 tahun, dan dia telah diimamkan jenazahnya oleh anak kepada Uthman ibn Affan, nama dia Abban ataupun Aban. Dan kalau kita baca sirah, orang yang terawal mengumpulkan sirah ni, menulis kisah sirah dan mengumpulkan ni adalah Abban ni, anak kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Jadi itulah sikit kisah Jabir ibn Abdullah hari ini kita kongsikan. Seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang agung, daripada usia muda berkorban menjaga adik-adik, melangsaikan hutang. So salah satu perkara yang kita mesti usahakan juga dalam konteks kita hidup berkeluarga ni. So mungkin daripada pengalaman saya sendiri dengan Arba Foundation ni, kita pergi tengok banyak rumah-rumah orang yang khususnya wanita yang terbiar, yang tidak dibayahi nafkah. Kalaupun diceraikan, hidup dengan anak-anak. Saya boleh tengok satu rumah 7 orang anak, suami dia kat penjara sebab dadah, kecil-kecil lagi. Kebetulan rumah tu tuan rumahnya dah meninggal dan dah tak datang tu untuk sewa. Tengok rezeki Allah bagi macam mana. Saya kata, tapi tu bayar, tak ada orang datang minta sewa, dia duduk-duduk. Tapi hidup dalam keadaan serba dhaif, sangat teruk kehidupan dia dan sangat ni. Bila tengok, kita tanya ada tak adik-beradik semua? Selalunya setiap kali tanya soalan, ada tak adik-beradik lain? Ada, tapi tak ada yang membantu sangat. Sebab tu orang lelaki bila kita cerita tentang harta warisan, kenapa orang lelaki dapat 2 bahagian? Sebab tanggungjawab dia 2 kali ganda. Adik-adik perempuan dia yang tak ada suami, yang hidup dalam keadaan susah, tanggungjawab siapa? Abang ataupun adik lelaki dalam keluarga tu. Kalau tak ada abang lelaki tu, pakcik. Kalau tak ada pakcik, atuk. So lelaki ni Allah SWT design dengan responsibility, tanggungjawab untuk menjaga. Dan Jabir ibn Abdullah adalah salah satu contoh sahabat yang mengambil tanggungjawab tu, dan dia dimuliakan dan diangkat kedudukannya kerana dia tidak culas dalam melakukan tanggungjawab tersebut.
Dan moga Allah SWT bantu. Saya fikir dalam suasana institusi keluarga yang semakin berkecamuk dan pelbagai masalah yang kita lihat, saya fikir kuncinya ada pada lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, saya tidak suka dengan banyak idea feminism yang kononnya nak empower orang perempuan sehingga terlajak, naik besar kepala. Kita tak setuju. Tapi nak selesaikan masalah supaya keluarga-keluarga di Malaysia lebih baik dan di seluruh dunia pun lebih baik, kita kena berikan empowerment kepada orang-orang lelaki, khususnya budak-budak muda. Kalau tuan-tuan pergi tengok ke sekolah-sekolah, tengok ke kolej-kolej, ramai budak-budak lelaki hari ni yang tak ada tujuan hidup, tak ada purpose, dan dia rasa macam dia tak ada tanggungjawab nak hidup untuk apa. Dan ada buku-buku yang sudah mula ditulis sejak 10 tahun yang lepas, tajuk dia The Boy Crisis, The Fall of Boys and Men. Sebab krisis laki ni kita tak bagi tumpuan sangat. Selalunya orang nak bela perempuan kan. Baguslah bela perempuan, tapi dalam proses tu kita tak perasan banyak yang telah berlaku menyebabkan orang lelaki semakin lemah dan semakin rapuh. Dan bila orang lelaki semakin lemah dan semakin rapuh, tak boleh pikul tanggungjawab dan tidak diberikan sokongan dan support yang cukup, seluruh masyarakat tu akan mengalami krisis. Semoga Allah SWT bantu dan Ramadan ini kita jadikan Ramadan yang kita mendidik jiwa budiman kita, gentleman traits yang kita ada, dan moga kita dapat contohi sahabat-sahabat seperti Jabir radhiyallahu an, Abdullah bin Amr bin Haram yang kita panggil hidup berbakti, hidup berjihad bukan hanya untuk agama, terlebih dahulu mereka berjihad untuk menyara keluarga, dan itu jihad yang paling utama yang kita perlu lakukan di dalam konteks kita hari ini. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, dan mungkin ini kuliah yang last sebelum kita habis Ramadan. So saya ingatkan saudara-saudari, kita berada di pertengahan Ramadan, malam ni malam yang ke-15. So ini bukan waktu untuk kita slow down, ini waktu untuk kita kuatkan lagi. Kita nak masuk final lap dah. So kita kena kuatkan tekad kita, azam kita, stamina kita. Kalau nak ada shopping apa, settlekan hujung minggu ni, masuk 10 malam terakhir, kita cuba sebaik mungkin untuk berdoa dan melakukan semua amal-amal yang paling baik, insya-Allah. Moga Allah SWT tuliskan nama-nama kita semua daripada kalangan orang yang mendapat malam Lailatul Qadar yang ganjarannya lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.